Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu. Kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti. Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang. Ialah orang lama ajaran yang sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di manakah itu Yahudi, orang yang lama ajaran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Namun ku rindu senyumanmu yang telah lama hilang di wajahmu. Ia hanya gerhana, bukannya tenggelam matahari. Begitulah derita yang makin dia berharap kepada Allah, makin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Makin banyak dia menyerahkan urusannya, makin Allah berbangga dengan dirinya sebagai hamba. Sebab itu hidup kita dalam menuju Allah, apa yang diajarkan? Kena khudu'. La 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 tahzan, kun qawiyan ya habibi. Berilah untuk membantu serta belalah untuk pembangunan yang tinggi, supaya aku naik melihat Tuhan Musa yang dikata-kata itu. Jadi Nabi Musa AS berubah kerana ku teruk, berlagak acah hero, kadang sombong dan ego. kan tentang sifat Nabi SAW dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Jangan rasa begitu, usahinya dirimu, harapan takkan hilang. Dalam kehidupan manusia, kerana dengannya syariat Islam terus kata pelihara dan dapat diamalkan dalam kehidupan. Hasilnya sistem bertakdiri. Biarlah masa yang berjalan kan mengubat luka. La 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 tahzan, kun qawiyan ya habibi. Berilah ruang dirimu bahagia, bahagia ya. Lepaskan semua. Berhenti untuk dengan malam ini nak bincang-bincang berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini, berkenaan dengan undang-undang, kita bincang tentang undang-undang syar'i takkan terhapus. Betul ke takkan terhapus, ataupun ada ke ura-ura nak terhapus? Itu yang kita nak bincang-bincangkan. Cumanya awalan ini kalau kita bawakan tentang undang-undang syariah itu sendiri, kalau kita boleh berikan sedikit latar belakangnya, bagaimana ia yang bermula, mungkin sebagai idea awal lah untuk rakan-rakan pendengar kita. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada semua pendengar dan juga moderator kita pada malam ni. Undang-undang syariah ni dia sebenarnya sudah wujud dalam perlembagaan. Apabila perlembagaan itu telah digubal pada tahun 1957, apabila kita merdeka, memang perundangan syariah itu sendiri telah wujud dalam perlembagaan. Jadi maksudnya selagi perlembagaan itu ada, maka perundangan syariah itu akan tetap ada. Kalau perlembagaan itu dimasukkan, barulah perundangan syariah itu juga dimasukkan. Tinggal lagi, saya ingat perlembagaan kita ini digubal mengikut sejarah lampau. Jadi kita membentuk Persekutuan Tanah Melayu itu, sebelum itu kita ada perjanjian 1948, kita ada perjanjian Pangkor, apabila British datang ke Tanah Melayu dan mereka telah kira
sekiranya menguasai dari segi pentadbiran dan meletakkan bahawa agama Islam dan adat istiadat Melayu itu di bawah kawalan oleh sultan-sultan. Tetapi kalau hal-hal lain, hal pentadbiran dan sebagainya itu diletakkan di bawah kuasa Inggeris, ya. Jadi di situlah saya ingat sejarah perlembagaan kita itu kita perlu tengok dari segi aspek itu. Walaupun ada pengamal undang-undang ataupun pensyarah yang mengatakan bahawa kita perlu tengok lebih jauh lagi, iaitu dari segi hukum kanun Melaka, ya. Kita tengok undang-undang Islam, undang-undang Perak, undang-undang Terengganu dan sebagainya. Tetapi hakikatnya itulah sejarah kita yang lampau, dan akhirnya kita ada perlembagaan persekutuan, dan di dalam perlembagaan itulah kalau kita nak lihat sejauh mana Islam itu berperanan. Paling penting kan peranan tu, sebab macam mana pun ianya memang berkait dengan Islam. Itu undang-undang syariah. Cuma kalau kita boleh kongsikan juga antara fungsi mahkamah syariah, undang-undang syariah, macam mana sebenarnya? Mahkamah syariah juga memang disebut secara khusus, ya, dalam senarai negeri, ya. Dalam jadual ke-9 perlembagaan persekutuan tu memang dia sebut state list ni, memang dikata sini the constitution, organization and procedure of Sharia courts which shall have jurisdiction only over persons professing the religion of Islam and in respect only of any of the matters included in this paragraph, but shall not have jurisdiction in respect of offences except in so far as conferred by federal law. Kalau kita baca dia punya terjemahan, ya, yang diberikan di sini, dia kata keanggotaan dan susunan dan tata cara mahkamah syariah yang hendaklah mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang yang menganut agama Islam dan hanya berkenaan dengan mana-mana perkara yang termasuk dalam perenggan ini, tetapi tidak mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan kecuali setakat yang diberikan oleh undang-undang persekutuan. Jadi senarai negeri ini memang dia letakkanlah beberapa perkara yang boleh digubal di bawah perundangan Islam, seperti undang-undang diri, undang-undang keluarga, pewarisan, berwasiat, pertunangan, perkahwinan, mas kahwin, nafkah, pengangkatan, sah taraf, penjagaan dan pelbagai lagi dah, wakaf dan sebagainya. Jadi di dalam ruang itulah mahkamah syariah berfungsi. Jadi mahkamah syariah dia apabila dia berfungsi, dia bukan setakat bergantung pada perlembagaan, ya. Dewan Undangan Negeri itu sendiri akan menggubal undang-undang yang berkaitan. Contohnya kita ada undang-undang keluarga Islam di setiap negeri. Di setengah negeri ada undang-undang berkaitan wakaf, ada undang-undang berkaitan dengan pentadbiran agama Islam, itu penubuhan majlis agama Islam. Jadi dalam sekitar undang-undang itulah yang digubal di peringkat negeri yang mahkamah syariah ada bidang kuasanya. Jadi saya ingat sebenarnya kita nampak kecil, ya, tetapi sebenarnya peranan mahkamah syariah ini bukan setakat syiar bagi orang Islam, ya, tetapi syiar juga bagi negara, kerana kita semua tahu bahawa Islam itu agama persekutuan. Jadi semua bangsa ni dia nak tengok, ya, kalau kita boleh mentadbir mahkamah syariah tu dengan baik, saya yakin orang bukan Islam sendiri pun dia akan boleh membandingkan antara perundangan sivil dengan perundangan syarak yang mana lebih adil. Itu dia punya signifikannya. Bila doktor sebut tadi dia adalah syiar Islam tu, besar tanggungjawab tu, sebab itulah yang akan dipandang, dilihat dan didirikan sebagai wajah dan juga identiti Islam jugalah untuk negara kita. Dan kalau kita lihat, kalau kita boleh masuk teruslah kan, sebab bila kita buatkan temu bual khas ni ada sebab sebenarnya kan, jadi mungkin kita nak tahu juga antara perkembangan semasa lah yang kita boleh kaitkan dengan undang-undang syariah ataupun jenayah syariah sendiri. Kalau kita boleh kongsikan sikit, doktor. Memang isu ni sehari dua ni memang menjadi isu hangat lah, ya. Kerana ada
kes di Mahkamah Persekutuan yang meminta Mahkamah Persekutuan untuk memutuskan bahawa 20 perundangan, 20 seksyen yang berkaitan dengan undang-undang jenayah syariah di Kelantan tidak sah. Ada 20 seksyen yang disebut itu. Antara seksyen-seksyen yang disebut sini seperti seksyen 5 dakwaan palsu, seksyen 11 memusnahkan atau mencemarkan tempat beribadat, seksyen 13 menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam atau orang Islam yang keji akhlaknya, seksyen 14 hingga 17 berkaitan liwat, persetubuhan dengan mayat dan persetubuhan dengan bukan manusia, seksyen 30 kata-kata yang boleh memecah keamanan, seksyen 31 gangguan seksual, seksyen 34 memiliki dokumen palsu, seksyen 36 apa-apa perkara yang menghayalkan, seksyen 37 berjudi, seksyen 39 mengurangkan ukuran sukatan dan timbangan, seksyen 40-41 melakukan transaksi muamalat yang bertentangan dengan syarak ataupun muamalat secara riba, seksyen 42 penyalahgunaan tanda halal, seksyen 43, 45, 48 menawarkan perkhidmatan maksiat ataupun pelacuran. Kemudian seksyen 47 perbuatan sumbang mahram. Jadi itu 20 perkara yang dicabar. Bukan maksud cabar Saya kira apa yang dipohon oleh pemohon dalam kes tersebut adalah untuk menentukan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang berkaitan hal ini. Sama ada Dewan Undangan Negeri itu ada kuasa ataupun tidak, ataupun sebenarnya yang sepatut gubal undang-undang berkaitan dengan yang 20 perkara yang saya sebut tadi itu adalah jatuh di bawah kuasa parlimen. Jadi kalau orang guna istilah mencabar perundangan Islam tu, saya sebenarnya kita boleh question kenapa nak guna istilah istilah mencabar perundangan Islam tu semata-mata kerana perkara ni berada dalam enakmen jenayah syariah, maka kita kata mencabar perundangan Islam. Sedangkan perundangan Islam ni banyak lagi yang jelas macam undang-undang keluarga Islam, tak ada pun orang cabar. Orang cabar cuma dari segi undang-undang jenayah syariah yang takzir, bukan hudud, bukan kisos pun ini. Ini takzir. So takzir itu kalau kita nak anggap tengok, sebenarnya banyak lagi hukuman takzir dalam kanun kesiasaan ataupun undang-undang JPJ lah, jalan raya. Kalau kita langgar orang, orang tu cedera, so kita kena dakwa di mahkamah. Itu pun sebahagian daripada takzir kalau kita nak gunakan, sebab takrif takzir ni selain daripada hudud kisah itu takzir. Jadi cuma sekarang ni ada takzir yang di bawah parlimen yang gubal, ada takzir yang state yang gubal dan dibicarakan di mahkamah syariah. Jadi cuma kan doktor, bila kadang-kadang jadi saya boleh katakan sebagai kerisauan masyarakat lah kan, bila kalau kita sebut kata 20 section dari tu kan, kalau lihat macam ini sangat dekat dengan umat Islam yang patutnya kita kena kekalkan untuk umat Islam. Jadi apa pandangan doktor lah, sebab masyarakat mula risau tentang perkara itu? Pada pandangan saya, kita rasa ini milik kita. Undang-undang ni milik kita. Tetapi objektif dari segi perundangan sendiri adalah untuk menghalang orang daripada berbuat jenayah. Betul. Kita sepatutnya berbangga kalau tak ada orang Islam yang buat jenayah ni. Bukan kita nak bangga bahawa kita ada 20 seksyen yang berkaitan dengan perundangan Islam yang kita boleh dakwa mereka di mahkamah syariah, tapi kita dari segi pendakwaan, dari segi statistik tak banyak pun. Maksudnya tak adalah orang melanggar, maknanya mau melakukan jenayah tersebut. Maksudnya macam tu kan? Contoh macam yang saya sebut tadi, menyalahgunakan tanda halal. Berapa kes yang didakwa di mahkamah syariah? Saya khidmat sebagai peguam syariah ini dalam 20 tahun. Saya tak pernah jumpa lagi.
Selalunya macam masyarakat kita lah, selalunya kalau macam kes jenayah seperti itu, mereka memang akan tak rujuk ke mahkamah syariah, ataupun ada alternatif lain, mereka pergi ke mahkamah sivil sebenarnya. Sebab yang selalu kuat kuasakan dari segi halal ni, benda yang sama tu ada dalam akta yang di mahkamah sivil. Maksudnya ada pertindahan juga. Ada pertindangan juga. Contoh lain macam penggunaan benda-benda khayal. Dadah isteri. Dadah, mana ada kes dadah yang didakwa di mahkamah syariah? Kita dengar memang kes dadah ni, kalau kita pergi court tu, saya rasa mungkin separuh daripada kes di mahkamah tiap-tiap pagi tu berkaitan dengan dadah. Pengambilan dadah. Tapi tak ada di mahkamah syariah, tak ada. Memang penguatkuasa pun tak dilatih untuk dakwa orang yang berkaitan dengan salah guna dadah ni. Jadi sebab apa? Sebab dah didakwa di mahkamah sivil. Jadi kita tak boleh nak dakwa dua kali. Dan kalau kita kembali kepada tadi kan, ialah bila kata perkataan mencabar, itulah kata kita gunakan je lah istilah tu kan. Pada asal dasarnya kenapa dia mencabar tu? Dia mencabar, bukan mencabar perundangan syarak. Ya, faham. Dia mencabar kuasa state untuk gubal. Dakwaan dia bahawa kuasa untuk gubal ni adalah kuasa federal. Bukan di bawah kuasa state. Jadi itu yang dan saya sebut tadi kita kata Islam ni syumul. Mahkamah dalam kes Sulaiman Takrib misal kata, dia kata precept of Islam, perintah agama Islam tu mencakupi akidah, fiqh dan juga akhlak. So luas. Akidah, fiqh dan akhlak tu luas. Tapi adakah semuanya itu kita ada undang-undang yang kita gubal berkaitan dengan hal tersebut? Contohnya seperti kesalahan memfitnah. Dari segi Islam, bersalahan dengan akhlak Islam. Tetapi mahkamah syariah tak gubal. Sebab dah ada benda tu di mahkamah sivil. Jadi dari segi aspek yang kita nak tengok sini, bila kita mencabar tu, dia cuma sebahagian kecil berkaitan dengan perundangan jenayah saja. Yang lain, fungsi yang lain ada. Fungsi lain masih ada mahkamah syariah. Contohnya tentang fungsi mal. Seksi-seksi yang berkaitan dengan undang-undang mal seperti nikah kahwin, cerai, mohon nafkah, mohon hak jaga anak-anak, pengesahan kes hibah, pengesahan kes wakaf, tarik balik hibah, semuanya tak ada, memang itu dah disepakati bahawa itu memang di bawah mahkamah syariah, sebab dia berkaitan dengan undang-undang peribadi orang Islam. Cuma yang ini ni bila negara kita merdeka, kita tengok tahun 50-an dulu, mahkamah syariah tak ada pun. Dia panggil mahkamah kadi saja. Jadi dia berkembang sedikit demi sedikit. Jadi di situlah daripada menumpang bangunan kerajaan sebagai mahkamah syariah sehinggalah sekarang ni ada bangunan mahkamah syariah sendiri. So benda tu takes time. Dan sepanjang tempoh tersebut, pastinya untuk kita jadi kuat ni mesti orang akan test. Cubaan. Baru kita akan kuat. Kita jatuh, kita boleh bangkit. Jadi saya nak sebut di sini, kita sebenarnya kalau kita guna perkataan mencabar perundangan syariah tu, saya rasa istilah tu terlalu besar. Terlalu besar. Sebab dia hanya sebahagian kecil daripada fungsi mahkamah syariah. Ada lagi jenayah syariah yang lain. Contoh kalau yang banyak didakwa di mahkamah syariah, kes luar. Tak ada pun dalam 20 ni. Kan? Kemudian kahwin tanpa kebenaran. Kahwin kat luar negara ataupun kahwin dalam negara tapi tak ada kebenaran. Ataupun poligami tanpa kebenaran. Masih didakwa di mahkamah syariah. Jadi ada fungsinya. Masih ada lagi. Jadi kalau kita kecilkan aspek kita, pandangan kita, tasawur kita kepada cabar tu, seolah-olah akan runtuh mahkamah syariah di Malaysia ni.
kerana cabaran 20 session. Saya rasa itu terlalu dramatik, terlalu dramatik. Cuma tadilah kan bila kita kata kita memang kalau ikutkan program-program dari IKIM pun kita pernah dalam syariah dan perundangan kita memperkatakan tentang nak memperkasakan mahkamah syariah dan sebagainya. Adakah perkara ini kan akan menjejaskan nak memperkasakan tu? Kita kena define dulu perkasa tu apa. Kalau kita define perkasa tu dengan kita menggubal, kita nak semua kesalahan jenayah dalam kanun keselesaan pindah ke mahkamah syariah. Kalau itu kita define sebagai perkasa, saya rasa tak betul lah. Kalau pindah semua kes jenayah ke mahkamah syariah, saya rasa tak menang tangan mahkamah syariah. Dari segi keupayaan, dari segi hakim, kompetensi hakim tak mampu untuk handle. Jadi yang banyak menjadi aduan sekarang ini adalah berkaitan dengan kes-kes mal, kes-kes keluarga. Orang ni datang ke mahkamah syariah, datang sekali, 2 kali tak selesai lagi. Sampai kes bicara 2 tahun, minta fasah 2 tahun, minta nafkah anak dah besar baru dapat, kemudian dah dapat perintah suami tak bayar lagi. Jadi masyarakat sebenarnya nak lihat, kalau ada kes yang pasal nafkah anak misalnya kata, dia file hari ni, dalam masa 2 minggu 3 minggu dia dah dapat perintah. Dan dengan perintah tersebut dia boleh kuat-kuasakan perintah tu dan suami dia buat bayaran. Itu baru kita kata betul-betul perkasa mahkamah syariah dari segi efisiensinya, proaktifnya, mana suaminya lagi. So dia kena ada satu link dengan bank ke, dengan EPF ke dan sebagainya, supaya nanti di mana saja duit suami tu dapat dicari dan dapat dipotong untuk nafkah. Itu baru perkasa. Jadi saya rasa kita salah definisikan perkasa itu dan kita salah memberikan tumpuan. Itu baru sikit. Kejap lagi kita akan bincang banyak lagi dalam temu bual kita pada malam ini bersama dengan Dr. Zulkarnain Luqman. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-sia.
masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Muda sebelum tua, hidup sebelum mati, hidup sebelum mati. Anda lepasan SPM, lepasan tahfiz, lepasan madrasah. Ingin bekerjaya sebagai mutawif profesional di Mekah dan Madinah, melayani tetamu Allah dan tetamu Rasulullah. Jom sama-sama kita belajar dalam bidang diploma kemahiran pengurusan mutawif, umrah dan ziarah di beberapa universiti awam terkemuka di Malaysia. Untuk mendaftar, layari www.pmdic.edu.my. Assalamualaikum kepada para pendengar Radio IKIM. Ini Kapten anda sedang bercakap. Saya ingin mengalu-alukan semua pendengar di dalam pesawat IKIM 1992R, buku vaksinasi dari perspektif sains dan Islam akan tiba tidak lama lagi. Buku ini menceritakan tentang penyakit berjangkit seperti polio, demam campak dan batuk kokol yang disebabkan oleh patogen boleh mengakibatkan berlakunya wabak penyakit. Juga sejarah-sejarah yang menunjukkan wabak penyakit tidak boleh dipandang ringan. Segera dapatkan bantuan kru dengan WhatsApp 011-5769-5400 untuk mendapatkan promosi pracetakan sebanyak 35%. Sehingga itu, duduk tenang dan nikmati hari anda dengan tenang. Sampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya di IKIM. Ekspresi DIKIM, inspirasi Inforia Islami, temu bual khas undang-undang syariah tak akan terhapus. Itu tajuk panas juga pada malam ini. Bincang-bincang kita bersama dengan tetamu di Konti IKIM. Kita ada yang berusaha Dr. Zulkarnain Luqman, merupakan peguam bela, peguam cara dan juga peguam syar'i, untuk berkongsi tentang isu semasa lah, Doktor, kan, bila bersebut tentang undang-undang syariah ini sendiri. Doktor, kalau kita boleh kaitkanlah apa yang berlaku sekarang, mungkin kalau Doktor boleh kembangkan sikit tentang cabaran undang-undang syariah itu sendiri di Malaysia bagaimana, Doktor? Kita sebut seperti mana yang sebut tadi, undang-undang ni dia berkembang. Ya? Dia berkembang daripada kecil kemudian tak ada, macam contoh di wilayah, Akta Wakaf belum ada lagi. Kan? Bagaimana kita nak fikir dalam tempoh kita merdeka, dalam 60 tahun kita merdeka ni, tak boleh kita nak gubal satu undang-undang berkaitan dengan wakaf. Sedangkan wakaf tu benda yang penting bagi umat Islam, boleh generate ekonomi umat Islam, ya. Dan orang pun memang kalau kita galakkan berwakaf, orang mana nak tahu ke mana pergi duit wakaf ni, apa yang boleh dibuat, kan. Sama juga sama macam Akta Profession Guaman Syar'i 2019, ya. Cadangan berkaitan Akta Profession Guaman Syar'i 2019 tu dah 17 tahun sebelum akhirnya dapat diluluskan pada tahun 2019. Jadi dari kalau kita lihat dari segi cabaran itu, yang pertamanya along the way itu
mungkin ada pihak-pihak yang tidak berpuas hati dan akan membawa kes ke mahkamah seperti mana yang kita tengok sekarang ni, mengatakan bahawa undang-undang itu tidak sah sebab dia bercanggah dengan perlembagaan. Sebab bercanggah itu tak sah. Sebab itu tak sah. Dia panggil ultra virus ataupun unconstitutional, tidak berperlembagaan. Tetapi apa jalan keluar yang kita ada? Itu yang kita kena fikir akan datang. Dan saya yakin kalaulah mahkamah ni berpihak dengan kepada pihak pemohon sekalipun, undang-undang syariah itu kita buat ada jalan keluar dalam segi perkara 75 perlembagaan. Contohnya, kalau mahkamah kata itu kuasa federal untuk buat. Jadi sebenarnya mungkin ada blessing in disguise. Sebab sekarang ni penggubalan undang-undang ni di bawah kuasa state. Di bawah kuasa negeri. So apabila di bawah kuasa negeri, undang-undang negeri ni dia buat undang-undang yang berbeza dengan negeri lain. Contoh undang-undang yang melarang orang Islam masuk pertandingan Ratu Cantik. Di negeri lain tak ada, kecuali di Sabah ada. Jadi maksudnya, adakah orang Islam ni boleh bertanding Ratu Cantik di negeri lain, di wilayah persekutuan ni? Di Sabah tak boleh. Jadi kan pelik tu kan. Jadi kalau katakanlah mahkamah kata kuasa ni sepatut federal buat. Jadi federal masih lagi boleh menggubal undang-undang itu dan dengan consultation, dengan persetujuan, dengan libat urus dengan semua negeri-negeri, duduk sekali, federal gubal, masuk dalam parlimen dan serah kepada state untuk laksanakan kepada mahkamah syariah. Contoh ini perlu kajian terperinci lah. Tetapi saya rasa masih banyak lagi yang kita kena kaji lah, ya. Dan saya rasa berbanding dengan 30 tahun lepas, cerdik pandai dalam bidang undang-undang syariah ni tak ramai. Sekarang ni saya tengok ramai. Ya. Kadang-kadang kita pergi court tu pun kita dah tak kenal ni peguam. Sebab dia tiap-tiap tahun dia jadi peguam baru. Kita pun dah tak kenal, ya. Sebab ramai. Jadi berbanding pada mungkin 20 tahun lepas, kita pergi court tu memang kita kenal semua lawyer-lawyer. Sebab dah tak ramai. Jadi itu saya nak sebut perkembangan. So bila ramai yang jadi peguam syar'i, ramai yang berkhidmat dengan jabatan kerajaan, so akan berlaku perkembangan dari segi akademiknya dan juga dari segi cabarannya itu sekali. So cabaran bagi kita dari segi perundangan syarak ni untuk memastikan perundangan syarak itu dapat dikuatkuasakan secara teratur seperti mana yang kita gubal. Bukan kita gubal saja kemudian tak boleh nak ke sana. Atas kertas jadinya. Atas kertas. Contoh, saya bagi contoh macam yang dipohon untuk dibatalkan ni. Contoh macam muamalat riba. Ya. Bagaimana nak laksanakan? Kita di Malaysia ada bank konvensional, ada bank Islam. So adakah selepas digubal ni semua bank konvensional di Kelantan tu sudah ditutup? So kalau bank konvensional tak ditutup di Kelantan, so adakah dia bercanggah dengan undang-undang jenayah syariah yang digubal ni? Kalau bercanggah, kenapa tak ada tangkapan dibuat ke atas manager bank ke? Jadi akhirnya benda tu orang tertanya-tanya, kan? Kita buat undang-undang ni, kita kena tengok dari segi implikasinya, bagaimana kita nak laksanakan supaya kita bila buat undang-undang tu kita ada daulatnya, kita ada gahnya situ yang kita pegang bahawa okey, undang-undang ni kita kuat-kuasakan. Jadi saya pernah satu ketika saya pernah tanya Tan Sri Syekh Ghazali dulu, saya pernah tanya, kita tahu contohnya solat itu wajib. Betul, solat itu wajib. Tetapi adakah dalam undang-undang Islam tu dibuat satu undang-undang sesiapa yang tidak solat boleh dihukum? Tak ada. Setakat ni saya rasa pernah terbaca mungkin di Terengganu ada buat. Tetapi bagaimana nak laksanakan? Kita ada puasa. So jadi Islam itu didaulatkan bukan setakat melalui mahkamah syariah.
melalui education, melalui ceramah. Kalau kita lihat sekarang ni yang banyak kena dakwaan kesalahan fitnah misalnya kata, ramai defender yang kena bayar 100,000, 200,000 tu orang Islam semua. Kan? Jadi itulah cabaran kita sebenarnya bukan setakat kepada apa yang dalam ruang lingkup mahkamah syariah ni, tetapi kita nak mewujudkan masyarakat yang kata Perdana Menteri ni madani, yang ada ruh Islamnya, yang ekonominya bagus, yang berakhlak tinggi, itu cabaran kita sebenarnya. Dan kita nak buat benda tu bukan melalui perundangan syarak saja, tetapi melalui pelajaran, melalui ceramah-ceramah, melalui program-program, macam IKIM lah sendiri, berfungsi sebagai memberikan inspirasi. Inforia Islami itu adalah satu tagline yang bagus, yang membawa visi itu sendiri. So itu pun kita tak boleh nafikan sumbangan. Seperti macam malam ni lah kan, kita memberikan informasi dan juga supaya kita semua ada kefahaman yang betul tentang satu perkara. Maksudnya bila kita sebut tentang apa kes yang akan mungkin akan semua orang sedia maklum pada hari Isnin nanti kan, cumanya kita kena ada ilmu lah apa yang terjadi sebenarnya supaya kita tak berlaku salah faham terhadap apa yang dituntut dan sebagainya. Jadi kita akan berhenti rehat sekali lagi untuk anda sahabat-sahabat pendengar, untuk sama-sama berinteraksi. Boleh saja ke ruangan komentar di FB IKIM FM saat ini. Untuk anda jangan ke mana-mana, kita berhenti rehat sekali lagi, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Di sini kau berdiri, berpijak di bumi, menjunjung langit yang luas. Pernahkah kau terfikir alam penuh rahsia, anugerah yang maha esa? Melihat kebesaran Tuhan yang
mengaktifkan pakej iklan promosi 2023? Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertakluk kepada terma dan syarat. Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM akan menganjurkan seminar pemeliharaan dan pengukuhan kearifan tempatan perspektif Islam pada 21 November 2023. Seminar ini membincangkan mengenai konsep kearifan tempatan dan pemeliharaannya di Malaysia serta memahami peranan dan nilai kearifan tempatan dalam kehidupan. Antara panel pembentang terdiri daripada Profesor Madya Dr. Nurul Farhana Lau Abdullah dari Universiti Sains Malaysia, Profesor Madya Dr. Azlan Abbas dan Profesor Madya Dr. Nur Zalina Harun dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Syamsul Azizul Marinsah dari Universiti Malaysia Sabah, Dr. Mahita Sulaiman dari Universiti Sains Islam Malaysia, Datuk Dr. Abdul Muati Ahmad dari Universiti Pertanian Malaysia serta beberapa orang ahli panel yang lain. Untuk pendaftaran, hubungi unit program dan latihan IKIM 03-6204-6320 atau 322 atau daftar terus melalui laman sesawang IKIM. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersiaran untuk temu bual khas Undang-Undang Syar'i Takkan Terhapus bersama dengan yang berusaha Dr. Zulkarnain Luqman. Alhamdulillah, terima kasih banyak Doktor, pencerahan yang sangat-sangat baiklah pada malam ini untuk kita sama-sama faham dan hadam betul-betul apa yang dikatakan sebagai Mahkamah Syariah, Undang-Undang Syariah dan Undang-Undang Jenayah Syariah itu sendiri kan, bagaimana ianya perlu untuk kita faham sebagai umat Islam dan kat mana kita nak letak dia sebagai satu bentuk syiar Islam jugalah kat negara kita sebagai negara yang menyatakan bahawa agama Islam adalah agama negara. Doktor, kalau kita boleh kongsikanlah sebab semua orang sekarang sedang dalam keadaan nak bertanya-tanya, nak tahu lebih lanjut lagi berkenaan apa yang bakal berlangsung pada hari Isnin depan, 20 hari bulan ini, untuk apa yang dipohon untuk dibatalkan sebagainya, yang kita cerita tentang 20 seksyen yang dikatakan tadi yang berkaitan tu. Kes pada 20 hari bulan ni belum lagi keputusan mahkamah, ya, masih lagi peringkat perbicaraan, dan keputusan tu mungkin akan dirizabkan lah, sebab saya tak silap saya ini ada 9 orang hakim yang akan dengar. Ya, biasa kalau mahkamah persekutuan ni 3 ataupun 5, 7 ni, 9 ni maksudnya maksimal dah akan dengar. So maksudnya kes ini satu kes yang penting, dan kita pun tahu bahawa hakim-hakim ni semua telah angkat sumpah untuk mempertahankan perlembagaan. Jadi keputusan yang dibuat tu mestilah selari dengan apa yang disebut dalam perlembagaan. Jadi sekurang-kurangnya kita bila kes ni dah selesai, kita akan dapat satu keputusan yang muktamad daripada mahkamah. Sebenarnya apakah bidang kuasa jenayah syariah orang Islam ni, setakat mana state boleh buat, ya. So adakah kesalahan-kesalahan yang ada pertindanan ini mahkamah kata boleh wujud secara orang kata apa, di dua tempat, satu di mahkamah syariah, satu di mahkamah sibil, ataupun mesti di mahkamah sibil saja kalau criminal law. Ya. Tetapi kita harus ingat, ya, sebenarnya bila saya baca submission daripada peguam petition, peguam responden dan juga daripada peguam Majlis Agama Islam, ya, Majlis Agama Islam juga telah memohon untuk menjadi sahabat mahkamah, ataupun dalam bahasa undang-undang disebut amicus curiae, ya. Dan telah memasukkan hujah, ya. Jadi semua hujah-hujah tu
bila kita baca hujah yang ini, kita kata betul. Kita baca hujah yang sini, betul juga. Kita baca hujah yang ini, betul juga. So, sebab jadi akhirnya orang keliru kan. So mahkamah yang akan buat keputusan. Betul. Kita ni sebagai yang tidak ada di mahkamah, tunggulah keputusan tu kan. Janganlah kita nak politikkan perkara tu berlebih-lebih sangat. Sampai nak kata zaman sekarang ni nanti undang-undang Islam akan terhapus. Selagi perlembagaan tu ada, undang-undang Islam tu tetap ada, akan tertegak. Islam sebagai agama persekutuan tu masih ada, terpacak dalam perlembagaan. Jadi apa yang kamu nak bawa? Jadi kita sepatutnya melihat sesuatu tu lebih progresif. Katakanlah benda ni tak berpihak kepada kerajaan negeri Kelantan, dan apa yang patut kita buat, itu tindakan move forward yang kita perlu lihatlah kan. Jadi saya rasa hal ini juga menjadi keutamaan juga kepada Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri tentang hal ini, dan dia ambil concern, dan kita pun lihat dia dalam jawapan di Parlimen pun memang dia jawab tentang hal ini. Jadi saya rasa kalau nak mengatakan bahawa kerajaan sekarang ni tak ambil endah tentang hal ini, tidak tepatlah. Dan contohnya Majlis Agama Islam Wilayah sendiri memohon untuk menjadi pencelah dalam kes ini, itu pun dengan arahan daripada beliau sendiri. Dan sebagai Menteri Agama, dia kuasa je di wilayah, dia minta lah wilayah. Kalau negeri-negeri lain tu maknanya Majlis Agama Islam negeri-negeri lain lah yang minta. Jadi saya rasa fungsi pencelah sebenarnya, Doktor? Dia dalam mahkamah ni dia ada plaintiff dan defendant. Faham. So ada pihak yang lain yang mungkin terkesan dengan hal tersebut, dia akan mohon untuk mencelah. Supaya mahkamah juga akan dengar pendapat dia. Maknanya pendapat ketiga lah kira. Pendapat ketiga yang ada kepentingan. Jadi itu biasa. Itu biasa. Jadi memang kalau hal yang sebegini, cabaran terhadap undang-undang ni akan beri kesan kepada negeri-negeri lain juga, sebab ada negeri lain pun ada peruntukan yang lebih hampir sama lah. Jadi mahkamah entertain, mahkamah beri kebenaran sama ada sebagai pencelah ataupun sebagai amicus curiae. Amicus curiae itu apa pula, Doktor? Amicus curiae ni sahabat mahkamah. Faham. Dia amicus curiae ni satu biasanya amicus curiae ni bila kita peguam pergi ke mahkamah, tiba-tiba tengok ada satu kes, dan peguam ni tengok ada berlaku ketidakadilan sebab mungkin tertuduh tu tidak diwakili. So dia boleh bangun, dia kata saya mohon kepada mahkamah untuk saya bertindak sebagai amicus curiae, pemerhati dalam mahkamah ni, dan untuk beri pandangan dari segi undang-undang. So mahkamah kata boleh, so dia boleh bercakap lah. So sama juga dalam kes yang ni, cuma yang amicus curiae ni sebab dari segi dia tak jadi pencelah tu, sebab Majlis Agama Islam ni memohon untuk jadi pencelah ni lambat. Bila affidavit dah telah difailkan, jadi dah sampai peringkat hujahan, so mahkamah kata tak apa, kerana hal ini adalah berkaitan dengan bukan fakta kes sangat, tetapi berkaitan dengan tafsiran undang-undang. So dia tak bergantung kepada affidavit, tapi bergantung kepada hujahan yang diberikan. Jadi mahkamah benarkan Majlis Agama Islam ni untuk masukkan hujah. Jadi saya rasa itu pun dah memadai sebenarnya, supaya mahkamah ni dia boleh tengok pandangan-pandangan daripada pihak ketiga. Doktor, dalam 20 section yang dikatakan tu, adakah ke-20-20 itu memang bertindan dengan apa yang ada di mahkamah? Itu dakwaan dia lah. Contoh yang dia kata apa-apa yang menghayalkan. So dia kata bertindak dengan akta dadah berbahaya, bertindak dengan akta makanan. Contoh berjudi, dia kata bertentangan dengan akta rumah perjudian terbuka 1952. So berkaitan sukatan, dia kata bertindak dengan akta timbalan sukat. Tetapi kita kalau kita nak tengok hujah daripada macam Majlis Agama Islam, dia kata kalau kita tengok precept of Islam ni, perintah agama Islam ni sendiri, ukuran sukatan timbangan ni, apa yang kita timbang? Biasanya zakat lah. So padi kan, padi kita nak timbang zakat. So orang tu guna timbangan yang tak cukup. Jadi dari segi aspek situ,
Bukan dari segi aspek kita pergi kedai pasar timbang gula ke apa itu. Itu hujahnya. Sebab tu saya kata tadi bila kita baca Sebab hujah ada ni, aspek Islamik lain cara kita pandang benda lain kan. jadi sebab tu saya kata tadi bila kita baca hujah ni, betul juga, hujah sini pun betul juga. So kita bagi kepada hakim-hakim yang bijaksana ni buat keputusan yang sebenarnya apa. So itulah dari segi pertindanan tu ada tafsiran ni pula tu macam mana. Setiap section tu ada kata orang tu perbezaan dia sudah definasi lah kan. Maksudnya kan doktor kan, macam tadi timbangan dia masukkan itu timbangan lain, yang ni timbangan agak berbeza juga kan doktor kan. Cuma yang satu lagi kalau jenis dari sudut hukuman pula, kalau antara hukuman di mahkamah syariah dan juga yang kalau kita yang bertindak tu lah kan, mana yang lebih efektif sebenarnya doktor? Kalau dari segi jumlah penalti tentulah di mahkamah sivil. Jelas, sebab mahkamah syariah ni 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 sebatan saja. Jadi di mahkamah sivil contohnya yang kalau soma mahram dah 30 tahun penjara. Kan? Kita kalau paling teruk kan 3 tahun penjara ya. Paling tahu 3 tahun penjara, 6 sebatan pun sebatan rotan yang tak sama dengan sivil. Jadi ada itu saya rasa isu RUU 355 lah. Itu benda lain yang kita boleh bincang pada masa lain lah. Betul. Cuba nak bagi fahamkan orang lah. Sebab kadang-kadang orang kata macam nanti tak adil lah bagai dan sebagainya kan. Cuma di hujung sikit ni kan, kurang lebih 5 minit pandangan doktor sendirilah untuk isu yang berlaku tu, dan juga dari sudut undang-undang aplikasi undang-undang jenayah syariah sendiri di Malaysia bagaimana? Saya sebenarnya berkaitan dengan aplikasi undang-undang syariah ni, saya melihat perkembangan tu positif. Alhamdulillah. Sebab kalau kita tengok dulu hakim-hakim dia buat keputusan, dia nak tulis judgement pun tak pandai. Dulu ya. Awal-awal. Tetapi kerajaan telah beri training kepada dia orang, panggil hakim-hakim sivil untuk train juga cara mana nak tulis judgement. Dan sekarang ni kita tengok banyak koleksi-koleksi alasan-alasan perkhidmatan dalam jurnal hukum itu yang kita boleh guna sebagai panduan. Dan orang boleh baca, penyelidik boleh baca benda itu. Itu memperkasakan juga lah tu kan. Itu memperkasakan juga. Kemudian dari segi bangunan mahkamah syariah sendiri ya. Dulu tumpang bangunan orang. Sekarang dah ada bangunan sendiri. Almost setiap daerah ada mahkamah syariah sendiri, yang mana kita tengok, kita boleh bangga ini adalah sebagai syiar kepada orang Islam. Ini tempat orang Islam mencari keadilan. Cuma kalau boleh mungkin mahkamah syariah ni dia kena lebih laju lah nanti daripada mahkamah sivil, supaya nanti orang tengok cepat mahkamah syariah ni file hari ni efisien, minggu depan ataupun sebulan dah dapat keputusan dan juga dapat enforce. Jadi tak ada berbangkit orang kata malas aku tu orang naik mahkamah syariah ni kes tak selesai. Sebab saya pernah ada kes yang sampai 6 tahun tak selesai. Dia mohon pengesahan cerai daripada suaminya. Sebabnya satu je dia tak faham prosedur bahawa saman tu kena diserah kepada suami. Dia tak tahu itu saja. Jadi bila dilantik lawyer buat penyerahan secara ganti, benda tu selesai dan boleh bicara. Sekali bicara dah selesai. Jadi kadang-kadang maklumat tu tak sampai. Proses tu sudah ada, cuma maklumat tu tak sampai sebab tidak ada bantuan daripada mungkin kerajaan juga kena beri bantuan geran kepada NGO untuk buat penerangan yang lebih dan juga bantuan kepada mungkin Persatuan Peguam Syar'i untuk berikan khidmat peguam yang berkualiti dan juga harga ramah. Harga ramah yang boleh membantu, betul-betul membantu. Yang harga ramah, yang mana orang mana mampulah untuk bayar. Mungkin boleh bayar RM500, yang lain tu kerajaan top up, bagi subsidi. Jadi dah ada skim tu, cuma mungkin benda tu tak menyeluruh dan tak meluas, dan orang pun tak tahu. So yelah, macam bahagian sokongan keluarga ada juga. Ada mengenai sokongan keluarga banyak membantu, tetapi kadang-kadang orang tak tahu. Betul. Di mana orang nak tanya? Jadi masih ada lagi kelemahan-kelemahan
yang kita boleh perbaiki dari semasa ke semasa. Ya, untuk memperkasakan lagi mahkamah syariah, insya-Allah. Apa pun, terima kasih banyak doktor. Hari ini banyak kami belajar bila sebut tentang perundangan dan sebagainya, terutama sekali tentang undang-undang syariah dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi mungkin insya-Allah lain ke lapangan kita boleh bersama lagi doktor, kan, untuk perkongsian-perkongsian lain. Terima kasih banyak sekali lagi doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Inspirasi Inforia Islam, semuanya di IKIM. Hello, JK.